Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai guys, Aizul Pusaka di sini. Okey, baik. Hari ini kita nak berkongsi tentang kiraan asas faraid. Okey. Sebelum kita pergi kepada kiraan asas faraid, adalah lebih baik kita kenal dulu siapakah waris-waris faraid kita. Okey, waris faraid kita ditentukan oleh 3 faktor, iaitu yang pertama adalah Islam, yang keduanya adalah nasab, yang ketiganya adalah pernikahan. Okey, Islam, nasab iaitu keturunan dan pernikahan. Okey, baik. Jadi contoh yang akan saya berikan pada hari ini adalah tentang diri saya sendiri, tentang keluarga saya sendiri, ataupun lebih dikenali sebagai waris faraid saya sendiri. Okey, so saya mulakan dengan diri saya sendiri terlebih dahulu. Pertama adalah saya, Aizul. Okey. Dan saya ada di dunia ini adalah kerana kedua ibu dan ayah saya, dan mereka berdua masih lagi hidup. Jadi secara automatik ayah saya, father and mother, dan mak saya juga adalah waris faraid saya, waris wajib ke atas saya. Baik, seperti mana saya katakan tadi, pernikahan juga menyebabkan seseorang itu menjadi ahli waris. Jadi, saya setelah mendirikan rumah tangga bersama dengan isteri saya, maka isteri saya juga adalah waris faraid saya. Dan hasil perkahwinan kami dikurniakan dengan seorang anak perempuan. Jadi, anak perempuan saya juga sudah tentulah menjadi waris faraid bagi saya. Baik, kalau kita lihat dekat sini, lengkaplah sudah waris faraid bagi saya. Sebab saya ada mak ayah dan saya, ibu dan ayah saya yang masih lagi hidup. Kemudian saya ada isteri saya. Kemudian kepada kami, perkahwinan kami dikurniakan seorang anak perempuan. Baik, saya ingin tekankan di sini bahawa saya masih lagi belum dikurniakan anak lelaki, maka apa jua lebihan harta akan diwarisi oleh ayah saya. Okey, saya akan tunjukkan dari segi kiraan tu sebentar lagi. Saya highlight semula. Saya belum dikurniakan anak lelaki, maka lebihan harta tu nanti jika ada akan diwarisi ataupun akan dihabisi oleh ayah saya. Ayah saya bertindak sebagai pelindung ataupun stopper, ataupun kita panggil sebagai asobah, supaya harta itu tidak turun kepada waris yang lain. Okey, jadi bila kita dah tengok waris faraid kita ini lengkap, barulah kita boleh tahu berapa bahagian ataupun agihan yang telah ditentukan untuk masing-masing. Okey, so andai katakan saya tiada, husband ataupun saya pergi dahulu, maka bahagian-bahagian mereka adalah seperti berikut. Untuk anak perempuan, dia akan dapat 1/2 daripada keseluruhan harta. Untuk isteri saya yang paling saya cinta dan kasihi, akan hanya dapat 1/8. Okey, 1/8 bahagian isteri ditentukan oleh waris suami. Maksud dia, jika ada seorang anak, maka bahagian isteri adalah 1/8. Jika tiada anak, maka bahagian isteri adalah 1/4. Okey, dan kedua dan ibu dan ayah saya masing-masing akan mendapat, mak saya akan dapat 1/6. Ayah saya, seperti yang saya katakan tadi, juga akan dapat 1/6 bersama dengan baki, atau kita panggil as-sobah. Okey, so inilah bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12.
serta ayat 170 tak silap saya. Okey, cuba lihat, cuba perhatikan. Ya, saya highlight semula ayah 1/6 dan baki kerana datangnya bersama tanggungjawab untuk menguruskan dan menjaga cucunya nanti. Itu anak saya. Dia bukan dapat saja-saja. Dia datang bersama dengan tanggungjawab. Mak saya memang bahagian dia sudah tentukan 1/6. Isteri saya yang paling saya kasihi dan sayangi adalah hanya 1/8. Anak perempuan saya 1/2. Okey, saya highlightkan kat sini, saya tekankan kat sini, isteri punya bahagian adalah yang paling kecil. Okey, so kita boleh teruskan kepada bahagian pengiraan. Saya akan padam yang ini. Kita tengok pengiraannya pula bagaimana. Okey. Baik. Saya highlight semula. Father, mother, wife and daughter. Ayah saya 1/6 dan baki. Ibu saya 1/6, isteri 1/8, anak perempuan saya 1/2. Okey. Kita kena samakan semua dari segi matematik. Bermakna setelah kita kira, bahagian ini akan berubah menjadi 8/48. Ibu pun menjadi 8/48. Isteri saya akan mendapat 6/48 dan anak perempuan saya akan dapat 24/48. Oh, sorry. (24/48). Okey, so kalau kita kira 8 tambah 8 tambah 6 tambah 24. Okey, semua ini akan berjumlah 46. Sedangkan keseluruhan dia adalah berjumlah 48. Bermakna 46/48. Ada baki 2 lagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, baki inilah, itu 2 ni akan diwarisi atau dihabisi oleh ayah saya, menjadikan bahagian ayah saya secara keseluruhan 10/48. Yang lain masih lagi sama. Barulah lengkap kesemuanya 48/48, atau dalam matematiknya kita katakannya adalah 1. Baik. So ini adalah faraid ataupun cara mengira jumlah faraid masing-masing. Baik, kalau ada soalan, ada pertanyaan ataupun katakan saya kira ini salah, mohon betulkan, saya akan betulkan di dalam masa akan datang, ataupun mungkin akan saya buat tindakan selanjutnya. Kalau ada soalan tentang bagaimana nak mengira tentang faraid, boleh bagi tahu saya, boleh hubungi saya insya-Allah. Okey, saya akan sertakan bersama dengan link. Kemudian seperti mana biasa saya galakkan ataupun saya nasihatkan, tuan-tuan lihatlah sendiri ya. Bukan nak kata faraid ini tidak adil, faraid ini telah jumlah yang tertentukan. Tetapi apa yang ingin saya tekankan, faraid ini adalah yang terakhir. Sebelum kita pergi kepada faraid, kita boleh merancang terlebih dahulu. Jadi dari segi perancangan itulah kita boleh berikan yang lebih baik lagi, ataupun kita boleh berikan lebih lagi kepada insan yang kita sayang, iaitu si isteri. Okey, bagaimana ianya boleh berlaku, saya akan masukkan dalam slide yang berikutnya insya-Allah. So cukup dulu setakat ini. Ada soalan, ada apa-apa pertanyaan, jangan segan, jangan silu, boleh hubungi saya insya-Allah. Okey. Cukup dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.